Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan ni'ma wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalla wajhikal karim wa azim sultani. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersama-sama lagi sekali, yang mana pada malam semalam kita telah berkongsi satu perkongsian kembali dakwah backpackers negara 4 negara ASEAN, yang mana yang semalam kita telah berkongsi siri yang pertama perjalanan kembali dakwah backpackers Malaysia pada tahun 2014 menjelajah negara ASEAN Thailand, Laos, Kemboja dan juga Vietnam. Jadi insya-Allah pada hari ini kita nak membincangkan ataupun sesi perkongsian yang mana kembali dakwah backpackers juga telah menjelajah negara Indonesia, yang mana telah menjelajah sepanjang perjalanan daripada Sumatera sehingga ke Jawa di Kepulauan Indonesia. Jadi insya-Allah pada malam ini saya tak berkesorangan. Jadi saya bersama-sama dengan kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat aktivis saya yang telah bersama-sama dengan saya pada ketika itu kembali, iaitu antaranya yang dapat live bersama saya pada malam ini saudari Aisyah dan juga Syahmi. Assalamualaikum semua. Salam. Okay, mereka ni adalah tulang belakang ataupun orang kuat yang bersama-sama dengan saya yang menggerakkan kembali dakwah backpackers KDB 2 Indonesia, Jawa dan Sumatera pada ketika itu. Jadi tanpa membuang masa, kita berkenal-kenal dululah dengan panel-panel kita ataupun sahabat-sahabat kita pada malam ini. Aisyah, apa khabar Aisyah? Alhamdulillah, baik. Apa khabar Akmal? Alhamdulillah, baik. Aisyah sekarang menetap di mana? Saya sekarang berada di Kedah, tapi sepatutnya saya berada di Sabah. Oh, baik. Jadi di Sabah tu meneruskan perjuangan sekolah ya? Ya. Baik. Itu Aisyah lah. Macam mana dengan Syahmi? Syahmi, apa khabar Syahmi? Alhamdulillah, sihat macam biasa. Macam biasa. Sekarang Syahmi kerja ke ataupun masih lagi menyambung pengajian ataupun di mana? Saya dah habis belajar tahun akhir lepas di KM. Baik. Sekarang bekerja di Perkim Kebangsaan di KL. Masya Allah. Masing-masing masih lagi meneruskan kegiatan dakwah dan masih lagi duduk dalam bidang dakwah. Jadi saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang pada semua panel-panel pada malam ini. Jadi insya-Allah kita nak cerita pasal kembali dakwah backpackers Malaysia, dakwah backpacker kembali dakwah yang mana kita telah menjelajah satu perjalanan yang sangat bagi saya pengalaman yang sangat baik untuk kita dan juga pengalaman yang tak boleh dilupakan. Dan ketika itu kita peserta seramai 7 orang kalau tak silap Syahmi, Akmal, Asfar, Hidayat, Tahrir, Aisyah, 6 orang. Masa tu 6 orang. Jadi 4 lelaki 2 perempuan. Dan saya kira Aisyah dengan satu lagi akhwat iaitu Tahrir, isteri saya juga, dia tak dapat bersama, dia sedang bekerja. Saya kira satu pengorbanan dan satu pengalaman yang bagi saya bukan mudah untuk orang perempuan melalui satu perjalanan yang mencabar, lagi-lagi menggunakan jalan darat. Jadi kita nak tahu sedikit sebanyaklah daripada Aisyah. Sebelum kita jalan jauh berkenaan kembara ni, sebelum Aisyah nak bertolak pergi ke kembara tu, bagaimana sebelum masuk perasaan bagaimana dengan keluarga Aisyah? Adakah daripada pihak ayah ke mak ataupun adik-beradik, adakah mereka sangat bersetuju dengan perjalanan yang Aisyah nak ikuti tu? Okey, alhamdulillah. Waktu saya beritahu hajat pada ayah yang saya nak ikut kembara backpackers ke Indonesia, alhamdulillah respon daripada ayah tu sangat baik. Ayah pun bertahun-tahun merantau di seluruh Indonesia. Masya Allah. Selama 7 tahun dia merantau di seluruh Indonesia. Berapa tahun Aisyah? 7 tahun. Oi, kita baru 2 minggu, dia 7 tahun. Dia merantau di seluruh Indonesia dan bila saya beritahu hajat nak
keliling Indonesia tu, ayah sangat berbesar hati sampai ayah bagi semua kontak nombor sahabat-sahabat dia. Saya kata ni Ziarah sahabat ayah yang ni, Ziarah sahabat ayah yang ni, Ziarah sahabat ayah yang ni. Macam Allah, sempat ke tak nak ziarah ni? Kita ni dah lah jalan darat kan? Yelah. Itulah antara respon daripada keluarga, Alhamdulillah sangat baik. Itu kalau Aisyah. Kalau Syahmi pula macam mana? Adakah Syahmi menggunakan jalan yang illegal, jalan yang tidak sah untuk keluar menjelajah ni, ataupun memang minta izin daripada mak ayah? Saya memang dapat respon positif daripada mak ayah saya, lagi-lagi ayah saya lah. Mak ni dia rasa sikit kan. Tapi saya ingat sebab saya masa tu student lagi. Pergi tu waktu cuti semester tak silap. So student nak pergi, ni yang paling penting, duit kan. So sebelum pergi tu saya kerja part time, bulan saya mata-mata full duit pergi situ. Betul. Saya tak ingat bajet berapa, tapi dapatlah tampung sikit pergi tu. Subhanallah. Dan untuk pengetahuan penonton semua, sebenarnya masa kami pergi ke Kembaril tu memang tidak ada penajaan. Betul tak Aisyah? Betul. Tak ada penajaan, tak ada sponsorship. Maknanya setiap peserta tu mewajibkan diri untuk mencari sumber kewangan untuk persendirian. Dan kita bertawakal je lah sepanjang perjalanan tu, walaupun kos kita duit tak cukup, tapi dengan izin Allah kan, kita buat Kembaril pun Kembaril ilmu, Kembaril dakwah. Mana kita pergi tu ada je orang nak tumpangkan, ada je orang nak bagi kita sedekah makan, ada je orang nak jemput kita pergi ziarah satu kawasan. Dan saya rasa kos kita banyak habis dekat flight tiket dan juga tambang bas. Itu sikit sebanyak je lah saya rasa. Yang lain kebanyakan ditaja ataupun dibantulah oleh semua kontak-kontak yang kita ada di sana ataupun mana-manalah. Orang yang kita bertemu tu semua bermurah hati dengan kita. Yelah, lagi-lagi dia tengok Aisyah comel kan. Itu yang antara asbab dia nak bantu dalam tim kita mungkin. Waktu tu tiket flight pun nak beli waktu tiket yang paling murah. Ya. Kita cari yang paling murah, namun backpacker kan. Kita nak cari apa yang boleh jimat lah yang seadanya. Okay, apa tadi kita dah tanya sikit macam mana pandangan keluarga. Kemudian masa nak pergi tu, apa persiapan yang pertama yang Aisyah buat? Okay. Kalau saya, waktu perjalanan ni saya banyak bincang dengan Akmal setiap hari ligan memang dia kejar saya setiap hari. Aisyah, macam mana kita punya perjalanan nak ke Indonesia? Aku saya buat lupa. Pagi saya buat lupa, petang dia boleh tanya balik. Aisyah, macam mana perjalanan ke Indonesia? Waktu tu yang memang Akmal pressure gila-gila, macam 1 minggu sebelum perjalanan kot. 2 minggu sebelum perjalanan. Saya pun tak ingat dah. Sebab masa tu Akmal memang banyak kontak dekat Indonesia. Tapi macam kita nak pergi satu tempat lagi yang kalau boleh backpack ni, masa ni lah saya baru belajar. Rupanya backpack ni kalau boleh kita cari orang yang dekat dengan kita supaya itu sangat membantu memudahkan urusan kita bila kita berada di tempat orang lain. Ya. Jadi antaranya saya banyak buat persediaan daripada segi perjalanan lah kot, perjalanan. Yang banyak kita mula daripada konteks saya tu mungkin selepas daripada Lampung. So Jakarta, Bogor, Bandung kan. Untuk pengetahuan semua, saya bertiket one way. Saya tak beli tiket balik. Sepatutnya kita pergi daripada KLIA kita akan turun ke Bandar Aceh. Tapi kemudian kita akan balik daripada Bandung ke KLIA. Tapi saya tak ada tiket balik yang daripada Bandung ke KLIA. Satu saja. Okay. Itu pun penonton nak tanya kenapa Aisyah buat macam tu. Itu nanti. Itu nanti Okay. Okay Syahmi, tadi itu persiapan awal daripada Aisyah. Macam Syahmi pula.
sebelum Syahmi pergi kembali Indonesia ni, Syahmi dah pernah ada pengalaman menjelajah negara mana-mana ke belum? Saya pernah dia macam backpack lah, dengan backpack pergi Hatnyai semua tu lah kan. Naik bas, naik plane tu. Saya sampai situ je lah. First time kembara official, kita galas bag belakang Indonesia ni lah. Memang lepas 3 hari semua Tapi nak tanya pandangan Syahmi, apa first impression Syahmi apabila saya dengan Aisyah nak laksanakan program kembara ni? Apa yang Syahmi rasa waktu tu? Bagi saya bersyukur lah sebab dia macam satu opportunity datang kat saya. Sebab kalau saya secara individu nak buat benda tu, rasanya payah sangat nak terlaksana lah. Jadi bila ada orang offer kita, saya cuba grab lah offer tu, tapi kita lakukan kita punya contribute daripada pihak exterior lah. Okey, baik. Aisyah pula, sebelum kita nak bercerita perjalanan kita dengan lebih jauh, Aisyah masa tu seorang wanita. Sekiranya lah kalau isteri saya tak ikut serta, adakah Aisyah masih akan terus bersama dengan tim ketika tu ataupun bagaimana? Ini antara yang menjadi persoalan besar saya sebelum kita memulakan perjalanan. Sebab saya maklum yang Tahrir hanya akan bersama dengan kita pada hari ketiga kan? Ketiga di Medan. Yang Tahrir akan turun ke Medan, di Medan, dan kita akan bertemu dengan Tahrir di Medan. Yang ini memang saya tak ada bagi tahu ayah langsung atau keluarga saya langsung, yang mana kita akan menggunakan perjalanan ni. Saya akan sendirian sahaja perempuan dan tak ada sahabat perempuan bersama saya. Yang hanya ada dengan saya adalah 4 orang lelaki, 4 orang pemuda. Yang diorang lah kena jadi bodyguard saya katanya. Malam sebelum nak bergerak tu, aku malah message lagi, Aisyah, jadi tak pergi esok? Takut nanti tak muncul dekat airport. Jadi actually memang saya dah macam berfikir juga, betul tak aku nak pergi ni? Sebab untuk 2 minggu, panjang 2 minggu, saya hanya letak bajet RM600 sahaja. Which is RM600 tu kalau ikutkan sangat mustahil untuk kita simpan sekali untuk penginapan, pengangkutan, makan minum, itu sangat mustahil. Tapi bila saya malam tu memang saya tak call ayah apa semua, tapi saya solat hajat. Dan saya rasa lebih tenang. Dan waktu tu juga saya rasa macam, kalau bukan sekarang, bila? Peluang dah ada. Kalau aku tak pergi sekarang, walaupun nanti Tahrir akan ada kemudian bersama kita, tapi kalau kau tak pergi sekarang, kau tak akan pergi selama-lamanya. Jadi esok tu memang nekat lah. Macam saya nekat waktu tu, Faiza azamta fatawakal Allah. Kalau kau dah berazam, maka kau tawakal lah pada Allah. Itu sahaja yang ada dalam hati waktu tu. Memang nekat yang itu lah. Memang satu keputusan yang sukar nak buat Aisyah waktu tu Ya. Allah. Okey, ni kita nak tengok sikit. Ni antara map perjalanan kembara backpackers kami lah Indonesia pada ketika itu. Kalau tuan-tuan boleh tengok, itu perjalanan di antara penghujung kami yang bermula Bandar Aceh sehingga di bawah selatan Lampung yang berada di Sumatera. Kemudian kami naik ferry lebih kurang separuh hari Aisyah kan, kalau tak silap. Maksudnya kita satu malam dalam ferry kan? Ya, betul. Kemudian kita menyeberang ke Pulau Jawa daripada Banten dan kita akhiri perjalanan kita di Bandung. Okey.
Ini di antara berbatu jauhnya perjalanan kita di antara Malaysia, kita fly pergi ke Aceh, daripada Aceh sehingga ke Bandung tu dah total berapa ribu ya, hampir lebih kurang 1,800 kilometer, bayangkan. Dan juga kita menjelajah 1, 2, 3, 4, 5, 6 hampir 2 minggu, 14 hari perjalanan kita di sana. Untuk Syahmi rasa perjalanan menggunakan jalan darat, naik bas, naik berbagai-bagai pengangkutan ni, apa pengalaman Syahmi pada ketika itu? Pengalaman saya rasa bermakna sebab tak ada dekat Malaysia saya nak naik bas 3 hari, tak tahu nak pergi mana, 3 hari tak turun pun, rasa tak ada kat Malaysia. Dekat Indonesia. Sebab kita memang kita nak pergi kembara, backpack kan. Jadi kita tak naik flight, walaupun dekat setiap tempat ke tempat tu ada flight. Kita tak rasa semangat backpack tu. Dan jalan daratnya adalah salah satu yang kita rasa kesusahan, kemanisan waktu backpack. Okey Aisyah, kita tengok di skrin. Ini perjalanan pertama kita berada di Aceh, di bandar Aceh. Mungkin Aisyah boleh cerita sikit. Di Aceh? Di bandar Aceh. Apa yang ada manis yang kat situ? Yang sangat manis adalah kopi pahit. Kopi pahit dia. Yang sangat manis di Aceh adalah kopi pahit, yang mana saya baru dapat tahu bila dekat Aceh tu, rupanya banyak je kedai-kedai dekat sana yang macam jadi trend waktu tu untuk serve, dan banyak kedai-kedai tepi jalan semua serving adalah espresso apa semua yang kecil. Betul. Macam kopi-kopi mahal lah. Dan di sana pun memang menghasilkan kopi yang sangat berkualiti untuk penggemar-penggemar kopi ni. Kalau kita tengok di skrin, ni di antara perjalanan kami di Aceh tu, kita sampai di airport Aceh, kemudian kita menziarahi Museum Aceh, Tsunami Aceh, Syami kan? Kemudian juga kita ada melawat satu NGO namanya PKPU, yang mana kita juga ziarah sekolah PKPU dengan kerjasama Turki, yang mereka menempatkan anak-anak yatim Aceh di sana. Kemudian kita juga melawat masjid apa nama Aisyah? Masjid Bandar Aceh tu, lupa nama. Tak ingat Masjid Bandar Aceh. Jadi masjid yang inilah masjid yang tak runtuh ketika tsunami tu. Kemudian kita berjalan pada waktu malam, kita naik bas, kita bermalam di Lok Sumaweh. Aisyah dengan Syami masih ingat? Ya. Dan ini pun kalau penonton nak tahu, sebenarnya kami tak plan pun kami tidur tumpang di pesantren satu ustaz di Lok Sumaweh ni. Memang last minute Aisyah pun kontak ustaz ni, ustaz kami ni nak ziarah ustaz dan kami tak apa bermalam di sana. Jadi rasa benda tu macam antara satu pengalaman yang kita rasa, apa nak cakap Aisyah, satu pengalaman Allah buka jalan lah untuk kita waktu tu. Bila kita sampai di satu tempat, Allah akan buka jalan ke tempat seterusnya, akan buka jalan ke tempat seterusnya lagi. Betul. Dah lah dia bagi tumpang, dia jamu makan lagi, sarapan pun dia jamu. Kemudian dia offer pula, sebab antara plan utama kita waktu tu kan kita nak ziarah kamp pelarian Rohingya, kalau Aisyah dengan Syami masih ingat. Ya. Esoknya kita ziarah. Esoknya tu dia offer kita naik kenderaan, dan dia tak minta satu sen pun daripada kita untuk tambang yang dia bantu kita bawa daripada Lok Sumaweh tu pergi ke Langsa Aceh tu. Mungkin Kuala Langsa. Mungkin Aisyah boleh cerita sikit berkenaan apa yang terjadi yang di Langsa ni sebenarnya. Bila di Langsa, yang pertama, sebelum tu kita dapat tahu, masa kita sampai Aceh ni, kita melihat perubahan Aceh selepas tahun tsunami. Selepas beberapa tahun tsunami, dan waktu kita sampai tu di pondok ustaz tu,
anak-anak yang menjadi yatim akibat bencana tsunami waktu tu dah berusia 12 tahun, tak silap. 12 tahun lah, tak silap. Maksudnya benda tu sangat, tragedi tu dah sangat lama, tapi menjadi penyebab kepada perkembangan Islam yang lebih baik di Bandar Aceh. Betul. Tapi bila sampai di Kuala Langsa, Masya Allah, kami ziarah kem pelarian Rohingya, yang mana kem pelarian Rohingya ni kita tengok macam satu pusat akademik. Kalau saya lah peribadi, saya tengok kita seperti sebuah pusat akademik untuk orang-orang Rohingya, yang mana kapal-kapal diorang yang daripada Arakan yang terdampar di Aceh, semua mangsa akan ditempatkan di Kuala Langsa. Dan sangat banyak, dan dah banyak yang keluar masuk waktu tu. Okey, itu tadi kalau cerita kita di Aceh, dan tadi Aisyah dah cerita bagaimana dia berseorangan selama 2 hari di Aceh, daripada Bandar Aceh pergi ke Lok Sumawai. Dan kalau penonton nak tahu, sebenarnya daripada Bandar Aceh nak ke Lok Sumawai tu sebenarnya kami naik bas pada pukul 9 malam kalau tak silap Aisyah kan. Kemudian kami sampai di Lok Sumawai lebih kurang jam 3 atau 4 pagi. Maknanya dalam Aceh sahaja jarak dari satu lokasi ke satu lokasi utara, timur Aceh dan juga selatan Aceh tu sangat jauh. Dan selepas kita bermadam di Lok Sumawai, keesokan hari ni tu lepas sarapan, lepas kita berdiskusi dengan mudir pesantren tu, kita bertolak daripada Lok Sumawai nak pergi ke Langsa tu pun saya kira hampir 4 jam kalau tak silap Aisyah. Betul tak? Ya, betul. Dan itu di Aceh. Kemudian kita bergerak masuk ke Medan. Masa tu kita naik bas yang agak comfortable lah, agak selesa lah. Kita nak sampai ke Medan. Nanti kita nak cerita sikit, saya nak minta Syami lah cerita pengalaman ni bila dah masuk ke Medan. Syami, kat Medan ni kita tidur kat mana Syami? Sebab masa tu sampai di Medan, kita pick up Tahrir, dia sampai daripada airport Malaysia turun ke Kuala Namu. Jadi kita pick up diorang dan kami pun di pick up oleh Ustaz Hasbullah kalau tak silap namanya, Syami kan? Dan dia pun antara kontak kita lah yang dia berhubung dengan kita, dan dia lah beliau yang paling banyak membantu kami ketika di Medan. Dan Alhamdulillah Tahrir dengan Aisyah ni Alhamdulillah dapat layanan yang sangat terbaik, the best A. Dia punya penginapan pun memang sangat the class. Dia duduk dengan ni lah, dengan adalah daripada apa ni, pimpinan-pimpinan daripada Aqsa Working Group yang membantu mereka. Tapi kenangan yang bagi lelaki ni, Syami cuba cerita sikit. Apa kenangannya? Saya rasa sini yang tempat tidur katil patah tu kan. Ini ya? Bukan. Kita tidur di surau, di masjid. Surau. Saya tak berapa ingat lah sebab dah beberapa tahun. Tapi bagi gambaran sikit. Okey, kita dah masuk lagi Pak Kiai kita ni, Ustaz Asfar, sedang menidurkan anak. Assalamualaikum Asfar, apa khabar? Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau penonton nak tahu, Asfar ni pun salah satu tulang belakang lah tim Kembara Dakwah Backpackers Indonesia pada ketika itu. Dan Asfar, kita sekarang dah masuk ke bahagian Medan lah, penceritaan kita di bahagian Medan. Tadi Aisyah dengan Syami dah cerita sedikit sebanyak perjalanan daripada Aceh dan bagaimana perasaan mereka. Dan Asfar ingat tak, di Medan ni bila kita sampai di Medan, dekat mana kita tidur dan dekat mana kita istirahat, dan sepanjang 2 hari kita di sana tu apa ceritanya? Cuba Asfar sharing sikit. Okey, cerita pasal kat Medan ni. Medan tu selepas daripada Lok Sumawai kita pergi ke Medan, kita berjumpa dengan Ustaz Hasbullah. Yang kita ingat masa tu Ustaz Hasbullah ni kita tidur 2 tempat sebenarnya pada mula lah. Kita tidur di masjid dan yang wanita tidur di
rumah lah. Hotel 5 class. Okey. Adalah rumah daripada rakan-rakan NGO yang baru sahaja kenal kat sana, tapi dia layan baik lah, macam tetamu lah. Jadi sifat Ustaz Hasbullah ni satu benda yang saya suka dengan dia ni. Setiap waktu terluang dia akan penuhi dengan tazkirah. Walaupun sementara masa tu tengah menunggu wanita bersiap pada masa tu, dia akan terus bercerita benda-benda yang baik. Ada input lah. Benda yang ada input lah. Jadi sejarah-sejarah tentang macam mana ajaran-ajaran Islam di di Indonesia tu dimulakan, macam mana, semuanya dicerita. Betul. Termasuklah salah satu ceritanya, dia kata ada kedai bakso daging babi pun dia cerita juga. Dan kita pun berjumpa juga sebenarnya benda-benda tu sepanjang di Medan tu ada. Kita nak cuba makan jualan tepi jalan kan Sufah kan, Aisyah kan. Ya, tapi Ustaz Hasbullah kata jangan main-main, jangan asal bau ayam aja tu ayam padahal babi. Jadi pengalaman Ikan sempat sambung bah. Okey, dia lepas tu kita bawa jumpa satu masjid yang terbesar di Medan. Dan juga bila kita tanya dia, Ustaz Hasbullah ni, kenapa orang Indonesia ni dia buat gitu, buat gini. Contohnya macam ada perayaan ataupun satu ucapan tu dizahirkan dengan satu billboard lah. Billboard yang dibuat hasil tangan lah. Ada bunga-bunga, ucapan selamat dan sebagainya. Itu satu culture yang tidak ada dekat Malaysia. Dan itu juga menjadi satu simbol keunikan negara Indonesia itu sendiri. Walaupun kita ni menggunakan bahasa yang sama, ada satu bahasa Induk yang sama, tapi sebenarnya budaya kita ada benda yang berbeza. Betul, setuju. Jadi satu benda yang saya nampak masa Pembara Indonesia ni adalah yang kita tak ada dekat sini adalah yang dinamakan sebagai Pak Hogah. Apa namanya? Pak Hogah. Okey. Bukan Pak Moga Datuk Vida Datuk Vida. Bukan. Ni Pak ni maksud encik lah. Okey. Okey, dia ni automatik akan jaga parking secara tiba-tiba kan. Bila kita nak undur kereta ke apa, tiba-tiba ada orang yang akan arahkan bagi macam penjaga jalan lah. Ya. Dan setiap pekerjaan yang dibuat ada tips. Termasuklah kita punya kasut dekat masjid masa dekat Medan tu, saya ingat lagi. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba kita nak masuk masjid, kita perlu serahkan kasut kepada Pak Hogah tu. Dan bila kita nak keluar, kita tengok kasut kita dah tersusun. Dan rupanya benda tu kita kena bagi tips. Itu kita kira sedekah lah sebenarnya. Sedekah. Dan dalam masa yang sama, kreatifnya orang Indonesia tu yang mencari satu pekerjaan yang berada di jalanan secara tiba-tiba. Betul. Dan cuma tambahan yang Sifat cakap bab yang penjaga parkir dan yang berada di jalan tu, sebenarnya diorang tak cukup kaki tangan. Macam Malaysia ada JPJ, ada SPAT. Di sana cuma ada polis. Jadi dia terpaksa mewujudkan satu bidang baru tapi tak dibayar kerajaan, yang membayar tu rakyat. Dan alhamdulillah saya rasa ada positif dan negatifnya lah. Kita berbalik kepada cerita Medan. Muin boleh share tak skrin kita? Okey, Aisyah ingat tak ketika di Medan ada satu ketika tu selepas kita dibawa ke satu sekolah madrasah, tahri bagi ucapan dan penceritaan tentang Palestin di sana. Kemudian kita dibawa satu perkampungan yang saya kira itu perkampungan Melayu. Muin boleh share skrin kita tak Muin? Okey, tak apa. Kalau Aisyah ingat, pada ketika kita sampai satu perkampungan tu, mereka menjamu kita makan seakan-akan kita ni dah macam ahli keluarga mereka. Aisyah ingat tak situasi tu? Ketika di Medan. Sebenarnya saya tak ingat kampung yang mana. Sebab di Medan ni kita sangat kejap, tapi barakahnya masa tu kita pergi di tempat yang sangat banyak. Betul. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur yang mana walaupun teman-teman travel saya waktu tu
semua adalah jejaka-jejaka dan Tahrir adalah sahabat muslimat yang bersama-sama dengan saya. Tapi di semua tempat memang kami dapat penginapan yang sangat selesa. Untuk Paling perempuan kurang lah. 4 bintang lah saya bagi. Untuk lelaki kebanyakan kami diberi penginapan macam masjid, hotel Muslim, dan sebenarnya bagi kami, saya, Asfar dan Syahmi pun itu antara ujian kecil kami rasa, dan bila ada penginapan tidur di masjid dan surau pun bagi kami itu pun satu tanda syukur yang sangat nikmat lah. Betul tak Asfar? Ya betul. Sebab itu memang satu konsep backpacker sebenarnya. Betul. Dan kita boleh tidur mana saja tempat yang boleh orang kata bajet dan juga menjimatkan kos. Yalah, dan untuk wanita kami fahamlah muslimat ni salah satunya ciri-ciri keselamatan lah. Mungkin kalau di negara Malaysia ni mungkin ada ciri-ciri keselamatan kalau nak iktikaf di masjid untuk wanita, tapi kalau di sana kita pun first time untuk kembara menjelajah, maksudnya bersendirian tanpa ada keluarga yang kuat dan sebagainya di sana. Jadi itu antara cabaran. Kita nak masuk perjalanan makin ke bawah lah ni. Asfar, Syahmi ingat tak masa kita nak meneruskan pengembaraan, kita nak naik bas daripada Medan tu, selepas kita sebelum tu ingat tak bagaimana sebelum kita nak berpisah dengan Ustaz Hasbullah, dengan ada dua kawan dia yang setiap hari menjamu kita makan tanpa bayaran. Aisyah ingat tak? Asfar ingat tak? Dan sehinggakan pada ketika nak balik tu, saya masa tu titipkan duit dengan Asfar, saya collect duit, saya minta Aisyah, Syahmi dengan Hidayat collect duit, kita bagi kat Ustaz Hasbullah. Dan dia tak terima. Ingat tak masa tu? Ya, betul. Oh ya, Akmal, saya ingat dah kampung yang kita pergi tu. Gambar kat bawah sekali tu. Allahu Akbar. Kampung tu kita pergi, kita melalui jalan kecil yang mana keadaan tu sangat mirip dengan keadaan di pedalaman Sabah. Tapi bila kita sampai dekat kampung tu, ramai penduduk kampung dan kita masuk di satu rumah yang mana saya rasa orang-orang kat situ memang sedang menunggu kita. Dan kita lah tetamu besarnya hari tu. Dan memang tak sangka lah. Dia menganggap kita ni seolah macam kita dah kenal mereka lama dan macam sanak saudara. Ya, betul. Bukan tetamu dan tak sangka diraikan sampai begitu sekali. Allah. Kemudian kita masuk balik tadi bab masa kita perjalanan kita nak turun ke bawah selatan Sumatera tu. Asfar ingat tak ada situasi masa kita beli tiket tu kita naik bas yang mahal. Tapi lepas kita naik, selepas dalam 10 minit perjalanan, tiba-tiba dia ubah bas tu kepada bas macam bas pecah tingkap dah lah, tingkap tak boleh buka. Kemudian seat tak boleh nak ditundukkan. Tak boleh disandarkan. Apa komen Asfar kat situ masa tu? Kenangan manis lah kita rasa kan. Dari segi saya, pada saya masih lagi okey lagi dah sebab tingkap tu sebenarnya kita naik bas aircon. Cuma bas tu tak adalah sama, tak ada angin. Tarafnya dengan sama tarafnya dengan bas Express kat Malaysia ni. Kalau bas Express kat Malaysia ni satu row ada 3 seat. Dekat sana satu row tu 4 seat. Jadi sama macam kita naik bas harian jugalah, bukan naik bas Express. Tapi nak macam mana kan, dalam keadaan macam tu nak tak nak kita kena tahan lah. Kena redha lah kan. Itu bukan satu pengalaman. Cuma saya kagum antara perjalanan daripada Medan ke Lampung tu, orang Indonesia ni merupakan seorang pemandu yang cekap. Berbalik kepada Ustaz Hasbullah tadi, macam mana kan dia nak mengajarkan kita naik bas masa tu. Dia boleh bawa melawan arus di traffic light simpang 4. Yang mana setiap lane tu, setiap jalan tu lane dia 3. Tapi dalam masa dia tengah jalan tu, dia boleh melintang untuk mengajarkan kita sampai ke stesen bas lah. Begitu juga dengan pemandu bas Express kat sana. Sebab nasib baiklah kita tak duduk seat depan. Kalau kita duduk seat depan mungkin kita pengsan lah. Dia bawa cabut, jantung dah tercabut dah. Betul.
sangat cekap lah. Yang itu kisah bas. Syahmi ingat lagi tak? Dalam bas juga kita disajikan dengan zikir-zikir yang sangat menarik. Cuba Syahmi cerita sikit. Aduh, lagu-lagu dangdut dah. Ya, itu halua telinga tu, halua telinga, halua apa, kolbu. Dah lah. Kita tak boleh nak salahkan lah. Sebab bagi saya lah, dangdut tu merupakan satu muzik identiti bagi orang Indonesia. Ya, maksudnya tanpa dangdut mereka tidak bernyawa katanya. 3 hari 3 malam dengan lagu dangdut. Allah, itu kalau Aisyah, Syahmi dengan Asfar mungkin dah biasa dengar lagu Melayu, lagu dangdut. Tapi kita bawa Tahrir, dia ni Arab. Dia kata ni lagu apa ni? Kemudian lagu tu dia bukan main lagu saja, dia main video lagi sekali kan. Dengan berjoget-joget, ada lagu yang pakaiannya nauzubillah lah, mungkin separuh maksiat sikit. Itu cerita perjalanan lah kan, kita punya kenangan. Dan kalau Syahmi lah, bagaimana sepanjang perjalanan kita dalam bas tu, kita berhenti sekejap-sekejap untuk kencing, untuk makan. Untuk makanan pula Syahmi rasa macam mana? Syahmi boleh adaptasi dengan makanan cita rasa Indonesia dengan makanan Malaysia? Waktu perjalanan juga. Yelah, kita tak cerita kat Malaysia, kita cerita perjalanan. Setakat saya ingat waktu tu, saya memang suka lagi-lagi kalau jumpa tempe dekat Indonesia tu, saya wajib lah akan makan lah. Tempe. Mungkin Aisyah ada nak tambah sikit tentang perjalanan kita dalam bas tu. Macam Aisyah senyum-senyum tu, ada cerita di sebalik senyuman tu. Tentang makanan yang Aisyah ingat tak yang kita pernah kena tipu, kita makan macam makan set nasi padang tu. Sekali bayar masa tu berapa ringgit kalau duit Malaysia tu? Mahal. Cuma cakap harian. Yang paling mewah lah selama kita 3 hari 3 malam dalam bas. Allah. Maknanya sepanjang perjalanan tu kita cuma berbekalkan biskut, berbekalkan yang ringan-ringan lah, sebab kita nak elakkan daripada ni kan, nak membuang hadas kan. Sebab faktor utama kita nak cari toilet kat sana tu pun antara satu masalah besar juga sebenarnya. Okey, tadi kita dah habis dekat perjalanan kita yang kita memakan masa 3 hari 3 malam, dan kita pun telah menghubungi dengan sahabat-sahabat kita di Lampung. Bagaimana perasaan Aisyah pertama sekali bila sampai di selatan Sumatera tu setelah 2 hari di Aceh, 2 hari di Medan, kemudian hampir 3 hari perjalanan. Maksudnya dah hampir 7 hari sebelum sampai ke Lampung. Perasaan Aisyah pada minggu yang pertama tu macam mana? Aisyah ada rasa nak balik rumah ke, nak berhenti dulu perjalanan ke, dah boring ke, macam mana? Cuba Aisyah cerita sikit. Saya rasa itulah kelebihannya bila saya beli one way ticket waktu tu. Okay. One way ticket, so saya tak berfikir bila saya akan balik. Which is maksudnya nak tak nak saya kena habiskan juga perjalanan ni. Dan sebenarnya awal tu lagi ayah dah pernah pesan dekat saya, servis bas di Indonesia tidak seperti yang kamu sangka macam di Malaysia. Allah. Jadi, maksud Aisyah dah tahu dulu lah ni. Kita tahu tapi kita tak dapat bayangkan. Tapi sebab masa kita mula-mula naik bas tu, kita dapat bas ekspres yang sangat elok, yang mana puas hatilah kiranya. Selesa, seat besar kan. Tiba-tiba malam tu juga, baru tak sampai separuh perjalanan, dia suruh turun angkut barang-barang, kita pergi bas lain. So macam, kenapa ni? Tapi kita ikut je, yang bestnya kita semua ikut je dan tak ada bantahan apa pun. Sebab betul. Masa tu nak bercakap dengan dorang, walaupun bahasa Melayu, sama-sama bahasa Melayu dan dorang pun boleh faham bahasa Melayu, tapi kita tak faham. Lenggok bahasanya lain, istilahnya lain. Jadi macam
Yelah, saya gaduh. Lalu je lah perjalanan ni. Dah hari terakhir, masa sampai di Lampung, masa tu adalah sebelum Lampung kita sampai Palembang kan. Mula daripada Palembang tu, tiba-tiba dalam bas tu kena tambah kerusi dekat tengah. Sepanjang-panjang dalam bas tu kena tambah kerusi dekat tengah. Lepas tu dah lah kena tambah kerusi dekat tengah. Semua yang kerusi dekat tengah tu pula semua ada orang. Maksudnya tak ada seat yang tak ada orang. Boleh bayangkan satu bas yang kecil, yang sempit, macam 40 seat tu, tiba-tiba dia tambah lagi 10 ke 20 kerusi sepanjang yang tempat laluan, selalu tempat orang jalan tu lah. Dan cuma fikir satu je. Ya Allah, kalaulah macam ni, janganlah sampai macam kapal terbang lama-lama dekat Sabah, Sarawak yang orang boleh bawa kambing, ayam, ternakan. Itulah indahnya Indonesia, apa pun boleh. Ya, betul. Jadi saya belajar memang masyarakatnya hidup dengan cara yang kita nampak struggle lah untuk diorang mencari penghidupan diorang tu. So tak mustahil bila dia sampai dekat tempat kita, dia rasa lebih selesa, tapi diorang tak lupakan tempat asal diorang, jadi membuatkan diorang sangat rajin. Kalau kita tahu orang Indonesia dekat Malaysia je, confirm insyaAllah rajin. Betul. Okey, itu cerita perjalanan kita sehingga sampai ke Lampung. Okey, Asfar dengar? Ya, dengar. Okey, saya rasalah ni pandangan peribadi saya. Bagaimana dengan Aisyah, Asfar dengan Syahmi? Rasanya Lampung ni adalah satu destinasi kita yang paling istimewa. Yang mana layanan yang diberikan oleh tuan rumah kepada kita sebagai tetamu, saya rasa cukup luar biasa. 5 bintang. 5 bintang. Sebab apa? Ketika kita sampai pada malam tu pun, yang menyambut kita ni bukan orang muda-muda macam kita. Malahan yang masa tu kita tumpang di Natar di Kampung Muhajirun, kalau tak silap saya, Asfar. Ya. Kampung Muhajirun. Macam mana imam-imam dan juga ustaz-ustaz yang bagi saya mereka yang berada di kedudukan tinggi, tapi mereka menyambut kami ni tetamu ni bukan macam sebagai seorang anak, malah sebagai macam satu keluarga yang bagi saya yang mereka sudah biasa dengan kita. Itu antara pengalaman yang saya rasa tak boleh dilupakan lah. Dan untuk Asfar, ketika di Natar tu, Kampung Muhajirun, apa yang Asfar boleh ceritakan tentang bagaimana konsep mereka mewujudkan satu perkampungan yang mana masyarakatnya berkumpul pada setiap waktu dan menjaga antara satu sama lain. Mungkin Asfar boleh cerita sedikit sebanyak berkenaan apa yang ada di tempat yang kita ziarah ni. Okey, cerita dia, Kampung Muhajirun tu dia sebenarnya satu perkampungan yang mana base dia yang tengah-tengah adalah setahfiz lah. Betul. Dia sebenarnya ada satu perkampungan tahfiz, dia bukannya sekolah tahfiz macam dekat Malaysia ni lah. So maksudnya siapa yang nak duduk dekat situ, dia mewujud mula-mulanya sekolah tahfiz ni dia mewujudkan kampung itu. Siapa yang bersetuju untuk hidup dengan cara tahfiz, maka dia boleh beli tanah dekat situ dan dia boleh ikut program aktiviti tahfiz kat situ. Maksudnya kalau kanak-kanak macam biasa, pagi dia pergi sekolah. Tapi orang dewasa pagi-pagi dia kena pergi kerja macam biasa lah. Mungkin ada kerja yang saya tak tahulah kerja sendiri ke ataupun kerja yang ditetapkan oleh pusat tahfiz tu. Tapi uniknya kampung ni hampir setiap waktu seolah-olah macam penduduk kampung tu diwajibkan untuk bersolat jemaah bersama dengan anak-anak tahfiz. Jadi dekat situlah masjid, dekat situlah tahfiz dan juga di situlah juga merupakan pusat penyatuan masyarakat lah.
Jadi kampung tu kalau kita pergi kat sana, kita akan rasa segan sikit lah kalau kita sendiri tak solat berjemaah dekat sana. Betul. Setiap waktu penuh, termasuklah solat subuh. Jadi sebenarnya yang kita pergi masa tu, kita disambut oleh kiai dia lah. Saya tak ingat siapa nama kiai tu. Ustaz Yakshallah. Ustaz Yakshallah. Jadi Imam besar tu. Yup. Jadi kita masa tu saya tak pernah masuk ke pusat tahfiz pada masa tu. Tak pernah membayangkan apa kata kehidupan tunduk tu macam mana. Jadi bila masuk dekat situ saya rasa macam satu teruja lah dengan cara hidup orang, seolah-olah macam terasing daripada dunia luar. Dia memang kehidupan dia sangat berkaitan dengan kehidupan pondok dan juga pusat tahfiz dekat dalam tu. Dia semua ada lengkap lah dalam kampung tu. Bermula daripada taska kanak-kanak, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti pun ada dekat dalam tu. Betul. Semuanya lah. Dan apa yang Asfar cerita tu tadi Aisyah, mereka mendirikan solat berjemaah. Kalau Aisyah perasan, tiada paksaan. Maksudnya mula-mula memaksa. Mereka paksa masyarakat yang nak duduk dalam kampung tu paksaan. Tapi alhamdulillah pada peringkat akhirnya apabila kita melihat masyarakat tu dengan sendirinya turun padang, maksudnya waktu solat bila dengar azan je turun tanpa paksaan. Bagi saya ni satu pengalaman yang manis lah. Kita tengok bagaimana golongan agamawan di situ cuba membangunkan masyarakat di situ dengan agama, dengan Islam, dengan Quran. Dan juga yang paling menarik mungkin Aisyah dengan Syahmi boleh tambah bagaimana mereka membantu ekonomi sesama mereka di dalam tu. Mungkin Aisyah dengan Syahmi boleh tambah. Syahmi, sila. Sila dulu. Jangan main bersila-sila, dah duduk dah ni. Kalau Syahmi, pandangan Syahmi macam mana sebelum Aisyah masuk? Di Lampung kan? Ya, di kampung Muhajirun tu. Sekejap saya nak break. Ada satu kampung tu, kita jumpa tu, kita tanya, kita makan, kita panggil nasi goreng tapi orang Indonesia panggil nasgor. Singkatan dia nasgor. Beli kerepek pisang. Ya, yang masa tu yang bawa kita ke sana sini ni Ustaz Hadis. Dia dengan tim-tim relawan muda dia. Sila dulu Kak Aisyah. Syahmi ni malu banyak ni Aisyah. Aisyah cuba cerita sikit berkenaan tadi bagaimana konsep. Kampung ni sebenarnya keadaan di kampung ni mengingatkan saya dengan masa kecil saya di sebuah perkampungan Islam di Malaysia yang sudah diharamkan. Tapi keadaan tu sangat mirip. Dan saya ingat mana kita akan pergi makan tengah hari dekat rumah Pak Kiai. Dan setiap kali makan kita akan dihidangkan dengan hidangan wajib tu adalah tempe. Tempe memang hidangan wajib sampai tahrir waktu tu tengah sebab tahrir adalah sahabat baik saya sepanjang perjalanan. Nak berkawan dengan siapa lagi waktu tu kan? Tahrir dah tengah mengandung 5 bulan waktu tu. Dan dia sangat tak boleh dengan bau rempah ratus yang sangat banyak. Jadi bila dia tengok bau ni lagi, dia dah kenal ni bau ni. So macam, okay tadi tak apa, sabar. Mana yang boleh je. Dan dalam perkampungan tu, hari kami sampai, esoknya macam kita dibawa keliling ke sekolah, SD, TK, Tadika tu TK, SD sekolah rendah. Sekolah dasar? Sekolah dasar, ya, sekolah dasar. Lepas tu kita ada pergi dekat ada yang budak-budak latihan silat dengan pakaian merah. Ya, itu di dalam sekolah Muhajirun tu lah.
Tak tahu itu yang itu ke tak, tapi itu sangat sangat teruja lah tengok macam mana penduduk kampung kat situ wujudkan bi'ah tanya Islam dalam kelompok mereka masing-masing. Yang mana yang saya tahu asal ini adalah satu komuniti yang berpindah ke situ, yang mana diorang sama-sama beli tanah tu dan membangun perkampungan tu. Dan orang-orang di situ macam yang Akmal kata lah, mungkin tak dipaksa untuk solat Jumaat apa semua. Tapi bila kita sendiri yang tak pergi solat Jumaat, kita sendiri akan rasa malu. Betul. Bila kita tak mengulurkan tangan untuk memberi bantuan pula, kita sendiri akan rasa malu. Jadi itulah yang saya rasa waktu saya berada di kampung tu. Yang benda ni adalah daripada tarbiyah Pak Kiainya di dalam tu. Itulah hebatnya di Lampung. Sampai saya pernah tanya dekat Akmal waktu tu, Akmal, pergerakan kita seterusnya ke mana? Sebab masa tu itulah tempat yang paling lama kita berehat. Tak ingat 2 malam ke 3 malam ya sebab kita kat situ? Macam 2 malam. 2 malam je. Tak ingat. Tapi memang istimewa lah sampai kita tak ingat apa yang diorang sajikan. Dan kalau Aisyah, Syami dengan Asfar ingat, Wak Imah sebelum mereka melepaskan kita untuk kita kita pergi daripada Lampung, maksudnya kita nak masuk ke Jawa pun, dia bawa kita malam tu pergi satu restoran makan yang bagi kita itu hari yang paling mewah kita. Kalau Asfar masih ingat lagi, Aisyah masih ingat lagi. Betul. Ya Allah, memang satu pengalaman yang tak boleh dilupakan lah. Macam Syahmi pula, Syahmi pun ada pengalaman yang istimewa ketika di Lampung. Masa tu dengan Asfar. Masa tu saya dicolik sekejap, dibawa wawancara dengan TV Lampung. Masa tu Syahmi dengan Asfar ada cerita, Syahmi dibagi ruang untuk memberi tazkirah di masjid. Apa perasaan Syahmi ketika itu? Syahmi kena bercakap depan khalayak ramai. Saya rasa itu kira macam pengalaman pertama untuk Syahmi untuk bercakap di hadapan ramai waktu tu. Saya rasa itulah first time saya akan mimbar. Saya bagi, sebab kita berhadapan, walaupun bahasa kita tak banyak beza, tapi dia still penggunaan kata yang sesuai untuk sampai mesej tu kepada audiens lah kan. So tak lama pun bagi tazkirah tu dalam 10 minit macam tu rasanya. Tapi still adalah pengalaman yang paling bahagia lah, sebab nampak diorang dengan respon. Baik. Kita mohon maaf kepada semua panel-panel. Kita dah memasuki fasa jam 10. Saya mohonlah kita akan adakan siri kita yang kedua pada masa akan datang. Jadi secara kesimpulan lah untuk pada malam ini, apa yang setiap panel ataupun Aisyah, Asfar dan Syahmi dapat daripada pengembaraan kita selama kita mengembara pada Kembara Backpackers Indonesia pada ketika itu. Mungkin siapa nak cakap dulu, Aisyah ke Asfar, Syahmi? Kita bagi Aisyah dulu, nanti kita bagi Asfar penutup. Okey. Perjalanan Backpackers ke Indonesia ni adalah satu perjalanan yang membuka mata saya, yang mana saya lihat perjalanan ni sangat mirip dengan suasana di tanah asal, bukan tanah kelahiran saya tapi tanah tumpah darah saya di Sabah. Jadi keadaan tu sangat mirip, dan perjalanan backpack ke Indonesia ni lah yang membuatkan saya nekat untuk memulakan usaha membuka pesantren di Sabah, membuka pondok lah di Sabah, yang waktu tu umur saya baru 25 tahun. Dan saya tak sangka benda tu
Dan Alhamdulillah semua tu saya bawa kebanyakannya adalah daripada pengalaman berjalan di Indonesia bersama sahabat-sahabat backpacker. Itu je Syah. Ya. Dan Banyak. mungkin, Tapi kalau banyak nanti kena satu slot je. Tapi sebelum masuk siri kedua nanti, nak tanya dulu, Aisyah daripada perjalanan dulu dengan kami masih lagi bersendirian. Bila Aisyah nak menamatkan zaman bersendirian tu? Asfar pun dah masuk anak 2. Soalan yang Kita cantik tak payah tanya. soalan tu. Dah nak masuk 3 kan Asfar? 2 belum ni. Aisyah tanya nak masuk 3 kan? Maksudnya adalah tu. Tak ada. Belum. Okey, tu anak aku baru 5 bulan. Okey, soalan daripada Akmal ni ni memang soalan hot ni. Semua orang nak tahu. InsyaAllah kalau tak ada halangan, amin. Bulan 7 ni insyaAllah. Masya-Allah. Amin. Cuma nak minta hampa semua doakan rumah tangga yang samara. Dan minta doa supaya sempat kurus sebelum kahwin. Sempat apa? Sempat kurus. Amin. Minumlah ni teh pahit Aceh tadi tu. Okey, Aisyah pun dah menutup. Kita nak minta Syahmi sebelum Asfar tutup di peringkat akhir. Apa kesimpulan yang Syahmi rasa perjalanan kembara backpackers Indonesia ni, adakah satu perjalanan yang memberikan satu tamparan yang gembira untuk Syahmi ataupun satu perjalanan yang sia-sia? Mungkin Syahmi boleh cerita sikit. Yang pertamanya saya dapat explore community yang isu-isu yang ada dalam komuniti di Indonesia. Seperti yang kita tahu ada kamp pelarian Rohingya dekat Aceh tu. Waktu tu baru saya tahu macam mana keadaan orang Rohingya di Aceh dan saya bandingkan dengan Malaysia. Contohnya waktu tu saya ada sembang, tak tahu benda ni ada lagi tak sekarang, tapi waktu tu saya tanya orang-orang Rohingya di Aceh waktu tu hak mereka untuk belajar, untuk masuk sekolah kebangsaan di sana, dia ada, orang kata ada kota lah, dibagi kota oleh kerajaan. Jadi kita bandingkan dengan Malaysia, waktu tu lah saya banding dengan Malaysia, so dia macam ada perbezaan dan mungkin benda-benda ni yang kita boleh, kalau kita jumpa saluran yang betul nanti, kita boleh bawa kepada saluran yang betul tersebut atas nama isu kemanusiaan dan sebagainya lah. Dan benda-benda lain yang paling penting bagi saya adalah dapat explore makanan lah. Okay, terima kasih Syahmi. Asfar pula, dia selain Aisyah, Asfar ni antara sahabat saya dan kalau masa tu, kalau Asfar tak pergi ketika tu, walaupun saya bawa isteri, tapi dia sahabat dengan isteri ni berbeza sebab saya pun baru berumah tangga waktu tu. Jadi tanpa Asfar ni saya rasa macam satu perjalanan yang bukan kosong lah, maksudnya macam tak adalah orang yang nak kadang-kadang, yelah kita dalam persahabatan pun kena ada saling nasihat menasihati. Jadi Asfar ni antara orang yang banyak memberi nasihat pada saya juga dan pada tim pada sepanjang perjalanan. Dan untuk Asfar sendiri, apa kesimpulan yang Asfar boleh simpulkan melalui perjalanan-perjalanan yang kita lalui sepanjang kembara backpackers ni? Ya ke? Kalau aku tak pergi. Okeylah. Kesimpulannya, masa tu saya banyak memerhati dari sudut budaya lah. Sebab kita tahu sebenarnya Malaysia dan Indonesia ni satu rumpun. Tapi saya mencari apa benda yang berbeza dan uniknya kehidupan orang Indonesia. Jadi saya nampak beberapa benda yang mungkin benda tu dulu satu masa dulu ada dekat Malaysia, tapi sekarang ni dah tak ada. Contohnya, kalau kita pergi dekat sana, kita nampak banyak sangat banner, billboard ataupun iklan-iklan berkaitan dengan jenama rokok. Jadi
pada tanggapan saya secara pribadi, jadi dekat Indonesia, rokok tu juga merupakan satu budaya bagi masyarakat kat sana. Sebab dekat Malaysia dah tak ada dah benda tu. Kalau dulu mungkin iklan-iklan rokok ada dekat Malaysia, tapi sekarang ni dah tak ada dah. Tapi benda tu masih ada lagi di Indonesia. Macam yang saya cakap tadi, yang kedua pemanduan yang cakap, benda tu mungkin orang Malaysia tak sampai lagi tahap pemanduan tu. Mungkin kita memikirkan keselamatan, tapi orang Indonesia ada keunikan dia sendiri. Macam mana dia boleh memandu secara dengan begitu laju, tetapi dalam masa yang sama masih lagi mementingkan keselamatan. Yang ketiga, saya tengok budayanya, macam yang saya cakap, orang Indonesia ni sangat suka menunjukkan muzik. Dan muzik yang paling disukai oleh orang Indonesia, sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia sendiri, muzik genre dangdut tu lah memang tak dapat dipisahkan daripada orang Indonesia. Dan yang keempat, dari segi makanan. Jadi bila saya pergi ke Indonesia, baru saya tahu kenapa orang Jawa makan nasi ambung. Di situ jawapannya. Kerana makanan Indonesia ni kebanyakannya dia dicampur dengan pelbagai ramuan. Kalau macam kita kat Malaysia, kita makan nasi dengan lauk saja. Kuah campur dengan sayur. Okey, itu hidangan lengkap. Tetapi bagi orang Indonesia, dia makanannya lagi banyak campuran dia. Kalau dah ada nasi, campur dengan bihun lagi. Ataupun itulah ciri-cirinya sama macam nasi ambeng tu. Kena ada tempe, kena ada sambal, kena ada lauk kering dia, lauk yang digoreng, ikan ataupun ayam. Dan satu benda yang hampir sama dengan bihun sup, tapi rasa dia lain, iaitu nama makanan itu adalah ketoprak. Siapa ingat ketoprak tu, dia macam sup. Tapi pedas lah sebab, pedas. Pedas. Ketoprak tu nasi impit campur dengan bihun, ada lagi campuran-campuran dia. Jadi bukan setakat tu je. Masa dekat Sumatera kita makan nasi padang pun lauk dia begitu. Lauk dia penuh satu meja. Padahal kita makan tengah hari je. Itu yang cakap tadi, bukan kita tertipu, tapi kita tak tahu cara makan orang Indonesia sebenarnya. Maknanya jadi, sekali sentuh dikira ambil satu lauk lah. Sebab dia berbeza, tak sama macam nasi padang yang dihidangkan kat Malaysia. Kat nasi padang kat Malaysia ni kita tak nampak kelainan dia sebab benda tu dihidangkan sama macam kat tengah hari. Secara buffet. Dekat sana rupanya hidangan dia lain. Dengan sate padang lagi, ada kat jalan. Sate kalau kat Malaysia kita jumpa malam-malam. Tapi kat sana tengah hari tu boleh jumpa sate. Dan sate Malaysia ni kebanyakan sate manis. Dekat sana ada sate yang rasa dia macam agak masam-masam sikit. Ada yang kuahnya yang agak macam rasa dia pekat-pekat lemak. Jadi beza sikit lah dengan kita kan. Itu memang sate padang lah. Itu beza sate padang, sate kajang, sate apa lagi apa-apa sate lah. Sate jadi samburi. Ada perbezaan ni kat situ. Okey, dan satu lagi perbezaan dia dari segi pentadbiran negara tu, kita tengok kita dapat kumpulkan maklumat melalui orang-orang yang kita jumpa dekat sana. Dekat sana NGO sebenarnya lebih kuat berbanding kerajaan. Kalau dekat Malaysia ni kerajaan lebih berkuasa berbanding NGO. Kita ni mungkin sebagai menyokong ataupun sebagai pembangkang, tetapi yang menentukan hala tuju negara masih lagi kerajaan. Tetapi kalau dekat Indonesia, banyak bantuan-bantuan kepada masyarakat ni datang daripada NGO. Sebab menurut maklumat yang kita dapat, sekolah yang diasaskan oleh NGO adalah lebih banyak berbanding sekolah yang diasaskan oleh kerajaan. Betul, setuju. Dan orang Indonesia ni satu lagi budaya yang saya nampak ni, memang suka berniaga. Walaupun dalam keadaan yang sekecil mana pun, perniagaan tu dia tetap jalankan. Walaupun dengan hanya membekalkan sebuah motosikal, dia boleh berniaga. Contohnya kita dapat pada satu malam kita makan nasi goreng tepi jalan tu sebab van berhenti ke sebab apa tak tahu. Tapi pada permulaan kita tengok benda tu ada kursi dekat kaki lima.
Lepas tu datang satu motor, tiba-tiba dia buka jadi satu gerai. Dan dia berniaga. Okey, banyak sebenarnya lagi benda yang saya kaji sepanjang perjalanan di Indonesia tu. Saya pun tak apa ingat sangat. Cuma satu yang saya kagumnya Indonesia ni, dia ada satu jati diri yang masyarakat yang ada jati diri lah. Kalau kita tengok sepanjang perjalanan tu, apa yang kita beli dari segi mi segera ke kopi segera ke, semuanya adalah buatan Indonesia. Tak sama macam kita sekarang, banyak yang datang daripada syarikat multinasional yang mungkin datangnya daripada jenama-jenama luar. Tetapi orang Indonesia, kalau kita sebut Nescafe, dia tak tahu. Yang ada dekat sana adalah Indo Cafe. Jadi menunjukkan bahawa sebenarnya masyarakat dekat sana dia membawa produk itu sendiri. Jadi menunjukkan itu yang saya cakap tadi, orang Indonesia ni sangat suka berniaga. Betul. Walau sekecil mana pun. Jadi kesimpulannya, itulah perbezaan yang saya dapat antara Malaysia dan juga Indonesia. Walaupun kita ni berjiran, berkongsi satu bahasa, tapi budaya kita tetap lain. Lainnya, dan saya nampak banyak yang positif berbanding negatif. Baik. Okey, terima kasih Asfar. Dan memang saya pun setuju dengan pandangan Aisyah, Syahmi dan Asfar. Dan apa yang Asfar tambah tadi berkenaan ekonomi dan perniagaan, memang betul saya setuju. Indonesia ni sangat berbeza dengan rakyat Malaysia, yang mana contohlah kalau kita jiran sebelah menyebelah membuka satu gerai, walaupun perniagaan kecil-kecilan, meniaga air, meniaga biskut, meniaga keropok dan sebagainya, tapi tak ada langsung sifat iri hati ataupun sifat dengki-mendengki untuk menjatuhkan bisnes kawan dia yang sebelah-sebelah. Malah mereka sama menyokong. Padahal jualan bisnes sama je. Rumah nombor 1 sampai rumah nombor 10 semua meniaga air mineral, benda yang sama. Tapi masih lagi boleh bertahan berpuluh tahun. Dan yang paling saya setuju apa yang Aisyah, Syahmi dengan Asfar maklum tadi tu, memang bahasa orang Indonesia ni sangat berpegang teguh dengan kebangsaan Indonesia je. Kemana-mana kita tanya ni kau orang apa, dia tidak suka membanggakan diri dia orang Batak ke, orang Jawa ke, orang Bugis ke. Mereka akan lebih berbangga, mereka akan mengatakan oh aku orang Indonesia, bangsa Indonesia. Dan itu antara salah satu bagi saya apa yang kita perlu ikuti dan juga kita perlu serapkan dalam diri kita sebagai rakyat Malaysia lah. Dan juga apabila bercakap soal bahasa, yang paling saya setuju sangat, yang paling saya suka dengan orang Indonesia ni, kita jumpa bangsa apa pun, bahasa utama dia yang akan mereka bicara adalah bahasa Indonesia yang sangat fasih. Walaupun dia orang Cina, walaupun dia orang India, walaupun dia orang berbangsa lain selain daripada orang Jawa, dia tetap akan berbahasa Indonesia yang baik. Cuma mungkin kalau bahasa kampung di dalam perkampungan mereka tu adalah bahasa-bahasa kampung mereka. Dan saya rasa itu di antara rakyat Malaysia perlu fahami dan mendalami tentang apa yang telah cuba dibangunkan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi saya kira sampai itu sahaja untuk pada malam ini, perkongsian pengalaman kawan-kawan, sahabat-sahabat kita sepanjang kembara di Indonesia pada tahun 2016. Dan insya-Allah kita akan cuba laksanakan pengalaman kita yang berbaki untuk siri yang kedua, yang mana kita belum cerita lagi macam mana kami naik feri daripada Lampung pergi ke Kepulauan Jawa, dan apa pengisian-pengisian program yang kami duduk sepanjang di Jawa, apa lokasi tempat yang kami ziarahi sepanjang berada di Jawa, dan bagaimana ada cerita di sebalik di antara kami ni. Aisyah yang paling utamanya, yang mana setiap lokasi kami pergi kami jumpa adik-beradik Aisyah. Kami jumpa pergi di Medan, ni ada adik Aisyah. Kami pergi di Lampung, ada adik yang lain. Jadi mungkin cerita ni kita bawa pada minggu yang akan datang insya-Allah. Jadi ada penambahan lain daripada Aisyah? Pastikan apa yang kami akan bawa kepada minggu depan pula. Dan kalau ada persoalan daripada sahabat-sahabat, kami bukanlah mahir sangat untuk perjalanan backpack di seluruh Indonesia atau negara-negara lain. Tapi insya-Allah kita kongsikan pengalaman, yang mana pengalaman-pengalaman inilah yang kita akan bawa sebagai perjalanan, pengalaman dan paling utama pengajaran dalam hidup. Baik.
Dan Syahmi ada penambahan akhir? Tak ada. Asfar pun? Okey. Saya rasa setakat tu je lah dulu. Sebenarnya banyak saya nak menulis tapi dah lupa. Sebab dah lama sangat. Jadi benda tu serba sedikit tersimpan je lah dalam memori. Sebagai satu kenangan manis 2 minggu berada di bumi Indonesia. Pun begitu kita masih lagi baru menjelajah suku negara tersebut sebenarnya. Dalam masa 2 minggu tu. Betul. Kita belum lagi pergi terlalu besar. InsyaAllah kita cuba plan selepas habis pandemik. Yang dah berkeluarga, kita boleh buat keluarga. Yang masih lagi belum berkeluarga, Syahmi cuba cari keluarga cepat. Yang Aisyah pun tak lama lagi mendirikan keluarga. Jadi kami daripada Dakwah PK Malaysia mendoakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada semua. Dan mudah-mudahan majlis ilmu kita pada malam ini menjadi satu majlis yang lebih baik pada masa akan datang. Dan mohon maaf daripada kami sekiranya ada terlepas kata ataupun penggunaan bahasa yang tidak baik sepanjang siaran langsung kami pada malam ini. Dan terima kasih kepada semua penonton-penonton yang setia bersama dengan kami, yang nak mendengar kisah kami. Dan nantikan siri yang kedua, kita akan postkan posternya pada minggu hadapan. Apa penceritaan pengakhiran kami sepanjang kembara dakwah Backpackers Indonesia, dan apakah akan ada lagi kembara yang akan kami laksanakan. Nantikan. Jadi sekian saja untuk pada malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua panel, Aisyah, Syahmi dan Asfar. Terima kasih. Jadi saya akhiri majlis kita pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.